Sultan Melaka, Panglima Melaka, tentera Melaka menentang. Tetapi berbagai-bagai alasan, antaranya kelengkapan yang tidak lengkap menyebabkan mereka bermundur. Namun dalam pemunduran itu mereka terus menentang, berjuang. Dan walaupun Kesultanan Melaka ini berakhir dengan kemangkatan Sultan Mahmud 1528, tidak bermakna perjuangan menentang Portugis berakhir. Penentangan terhadap Portugis diteruskan oleh Kesultanan Johor yang diasaskan pada 1528, terus-menerus menentang Portugis, sehinggalah dengan bantuan Johor Belanda berjaya mengalahkan Portugis. Namun sekali lagi penjajah menduduki Melaka. Dan kehadiran Belanda di Melaka sebaik saja tiba 1641 orang Naning menyerang Belanda di Melaka di bawah pimpinan penghulu Naning. Berterusan apabila Belanda terlibat di Perak untuk menguasai Biji Timah, orang Perak pula menentang Belanda. Loji-loji Belanda diserang, mereka dibunuh. Dan begitu juga apabila Belanda terlibat di Selangor, Belanda terlibat di Johor, kemudian pada 1780-an Belanda diserang oleh Sultan Ibrahim Selangor. Melaka diserang oleh Sultan Ibrahim. Johor pula di Riau menentang kehadiran Angkatan Belanda. Kemudian perang kedua-duanya di Melaka. Gugur pahlawan Melayu, Raja Haji, marhum fi sabilillah. Mempertahankan Johor, mempertahankan Melayu. Tapi Raja Haji diangkat oleh Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Walaupun beliau sebenarnya berjuang pada ketika itu demi Melayu, demi agama, kerana semangat jihadnya sebagai Yang Tuan Muda Johor. Jadi sebagaimana saya katakan, perjuangan itu berterusan. Apabila Siam menduduki Kedah mulai 1821, sehinggalah Siam meninggalkan Kedah 1842. Orang Kedah muncul Tengku Kudin, Said Zainal Abidin, muncul Tengku Muhammad Sa'ad, malah Sultan Ahmad Tajuddin sendiri. Bukan saja merancang tetapi terlibat melancarkan serangan untuk menghalau pendudukan Siam dari bumi Kedah. Dan apabila British datang pertama kali menjejak di Pulau Pinang, juga ditentang oleh Sultan Abdullah dan orang Kedah. Namun, sebagaimana pada awal saya nyatakan tadi, kelengkapan, kekuatan senjata lebih berpihak kepada syarikat Timur Inggris atau British. Angkatan Kedah dikalahkan di Seberang Perai. Dan seterusnya, Pulau Pinang diduduki oleh British. Dan berteruslah British melebarkan pengaruhnya di Singapura atau di Johor dan mendapati Singapura 1819, kemudian yang menduduki Melaka 1824. Sebaik saja berada di Melaka mulai 1824, British cuba untuk melibatkan diri dalam negeri Melayu Naning. Ditentang oleh Nur Said, dan Nur Said berjuang 1831-1832. Sehinggalah Naning kemudian dijadikan jajahan takluk Melaka. Kerana penghulu Nur Said dikalahkan pada 1832. Dan seterusnya apabila British terlibat di Perak, sekali lagi berlaku kebangkitan, maka muncullah antaranya Ngah Ibrahim ada di sana,
gambarnya. Tadi ditunjuk di slide tadi. Lahir Datuk Sagu, Maharaja Lele Tang Lele Pancung tak bertanya, banyak lama. Sultan Abdullah sendiri, Sultan Ismail, membuat rancangan dengan teliti dan akhirnya menyebabkan pada 2 hari raya puasa 2 November 1875 G.W. Bush dibunuh di Pasir Salam. Dan tidak terkecuali penglibatan British di Negeri Sembilan mencetuskan gerakan tentangan. Bukan saja oleh Yang Tuan Antah, Yang Pertuan Negeri Sembilan, tetapi juga dibantu oleh Datuk Shah Bandar Abdullah Tunggal. Penglibatan British di Pahang, muncul pahaman, muncul Tok Gajah. Penglibatannya di Kelantan, lahir Tok Janut. Begitu juga di Terengganu, munculnya Haji Abdul Rahman Limau. Inilah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang Melayu, dipimpin oleh orang Melayu, menentang penglibatan British dalam negeri-negeri Melayu pada ketika itu, mempertahankan nilai-nilai Melayu, mempertahankan agama, ada juga dengan jelas menyatakan mempertahankan bahasa dan tanah air. Namun pergerakan begini kemudiannya berubah bentuknya pada tahun 1920-an, 1930-an. Perubahan ini berlaku kerana perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu. Mereka yang mendapat didikan dari Timur Tengah kembali ke tanah air, dan tidak terkecuali juga mereka yang mendapat pendidikan Inggeris di negeri-negeri Melayu yang berkaitan. Dengan ini berlakulah perubahan dalam perjuangan, tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan tulisan. Lahirlah Akbar Al-Imam, kemudian lahirlah edaran masa, Saudara, Al-Ikhwan, Pengasuh, berbagai-bagai lagi. Namun pada ketika ini yang disuara dan disarankan ialah kesedaran, kemurnian agama Islam itu, kembali kepada Islam yang murni, dan perjuangannya lebih kepada kesedaran sosial, tidak jelas politiknya. Namun keadaan berubah lagi, kemudian lahirlah kumpulan yang mendapat didikan dari maktab perguruan Sultan Idris Tan Malik. Satu-satunya puncak tertinggi pendidikan Melayu pada ketika itu. Ditubuhkan 1920-an. Lahirlah sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Kesatuan Melayu Muda, di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Di antara matlamatnya membebaskan tanah Melayu dari belenggu penjajah. Tetapi perjuangannya lebih meluas dan melebar, yaitu Melayu Raya. Itu perjuangan Kesatuan Melayu Muda. Namun dalam hal yang lain pada ketika itu, dalam kalangan orang Melayu, di samping pada waktu itu 1920-an, 1930-an, Melayunya masih ditanya-tanya. Yang mana Melayu? Yang mana Melayu jati? Yang mana DKK? Yang mana DKA? Jelas dalam akhbar, tidak ada akhbar pada ketika itu. Bila disebut Melayu ditanya, kamu ni Melayu mana? Melayu jati. Macam mana kamu Melayu jati? Kamu Minangkabau, kamu Bugis, kamu Banjar, kamu Jawa. Mana yang jatinya? Kemudian muncul pula yang mengatakan dia Melayu. DKK, darah katakan Keling, DKA, darah katakan Arab. Jadi timbul pada ketika itu. Namun walaupun dalam keadaan demikian, muncul sebuah pertubuhan, persaudaraan sahabat Kelang.
berjaya mengembelengkan mereka ini, dan cabang-cabang atau cawangannya berselerak di seluruh negeri-negeri Melayu, merentasi Laut Cina sampai ke Sabah, Sarawak dan Brunei. Mereka pernah mengadakan kongres di Taipei pada 1930-an. Persaudaraan Sabah Perak. Namun keadaannya kemudian timbul lagi perkara-perkara oleh kerana kumpulan tertentu dari Pulau Pinang yang menguasai dalam pimpinan Persaudaraan Sabah Perak itu, menyebabkan berlaku pula pengunduran. Keahliannya berkurang. Walaupun demikian, muncul persatuan-persatuan pertubuhan Melayu. Lahirlah Persatuan Melayu Kedah, Persekutuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Terengganu, Persatuan Melayu Johor di bawah pimpinan Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin. Persatuan Melayu Johor tidak banyak diangkatkan. Kita lebih terkenal dengan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor yang dipelopori dan dipimpin oleh Datuk On bin Jaafar. Jadi rata-rata pada tahun penghujung 1930-an itu telah muncul Persatuan Melayu, atau kadang-kadang disebut Pertubuhan Melayu, atau juga disebut Persekutuan Melayu. Sama saja. Jadi mereka ini nampak tidak bersama-sama dalam satu pertubuhan, masing-masing dengan pertubuhan masing-masing. Kelantan dengan Kelantannya, Terengganu dengan Terengganunya, Johor dengan Johornya. Keadaan ini kemudiannya, walaupun demikian, kongres pernah diadakan di Singapura, kemudian dicadangkan diadakan di Kuala Lumpur pada 1941. Tidak sempat dilakukan kerana Jepun menyerang dan menguasai negeri-negeri Melayu. Berbagai-bagai pengalaman dialami oleh orang Melayu pada ketika itu, juga dialami oleh orang Cina dan India pada ketika itu. Sehingga ada menyatakan bahawa orang Melayu diberi layanan istimewa, orang Cina tidak diberi layanan istimewa, termasuk juga orang India. Memang ada bukti-bukti, rekod-rekod menyatakan demikian. Bancian dibuat, berapa orang India ada, berapa orang Cina ada. Dan satu hal yang barangkali kita boleh berkongsi pengetahuan ialah ketika Jepun menyerang China 1930-an, ramai mereka dari tanah Melayu mempertahankan negeri China. Dari segi tenaganya, banyak duit dikumpul dan juga dihantar ke negeri China. Itulah antara lain kenapa apabila Jepun menjejak kaki saja di tanah Melayu, Jepun mengambil tindakan terhadap orang Cina. Itu hakikat sejarah dan kebenaran sejarah. Jadi berbagai pengalaman dialami, pahit, mahu, masam, manis, semua ada. Tetapi saya tidak sempat berpengalaman zaman Jepun. Tan Sri dia senyum, dia berpengalaman zaman Jepun. Saya hanya baca rekod saja. Hanya membuat, bukan itu, mendapat maklumat daripada mereka yang berpengalaman dan mengalami zaman Jepun itu. Tapi yang jelas, walaupun di sebalik kesusahan hidup, kepahitan hidup, selalu disebut bahawa adanya rahmat tersembunyi.